Saya tak jawab. Soalan datuk saya tak selesa dengan lembab. Ingat lembut orang lain, lembut lain pula, lembab lain pula. Saya tak selesa dengan lembab. Lepas ambil wuduk, saya pun kesat air wuduk belum solat. Adakah terjejas wuduk saya? Maksudnya apa ni? Maksud lepas mayat ambil wuduk, lap lah. Para ulama membincangkan tentang apa hukum tanshif ataupun tajfif. Tanshif disebut, maksud iaitu dia keringkan wuduk dia selepas dia berwuduk. Majoriti para ulama menyatakan tidak menjadi sebarang masalah dalam hal ini, tidak dilarang, terutama apabila negeri yang sejuk ataupun orang yang tak tahan lembab, macam kawan hak tulis ini umpamanya. Di sana ada hadis Maimunah, di mana Maimunah kata selepas Nabi SAW berwudu, ataituhu bil mandil faraddahu, aku bagi kepada Nabi mandil, yakni kain untuk Nabi lap, tetapi Nabi SAW tak ambil kain tu. Kain tu, mandil ni macam tola ataupun kain lah. Hadis ni menyebabkan di kalangan para ulama, ada di kalangan mereka yang melihat tentang makruh, seperti Sa'id bin Musayyib yang kita sebut tadi, Ibnu Abi Layla umpamanya. Mereka ni berpendapat makruh kalau sekiranya berwudu kita sapu air wudu, macam tak sesuai, tak santun, sedangkan ayat tu adalah satu ayat yang mulia dan macam-macam lagi pendapat mereka. Tetapi majoriti para ulama daripada semua, terutama daripada mazhab yang empat, mereka menyatakan bahawa tidak ada masalah dalam hal tu. Adapun hadis Maimunah tadi tidak menunjukkan Nabi benda tu, Nabi tak suka perbuatan itu ataupun menyanggahi. Kerana boleh jadi Nabi tak mau sapu tu kerana Nabi tak mau, ataupun mungkin kerana Nabi tak mau kepada tola tu. Mungkin kerana kadang-kadang orang tu tak nak, mungkin tak semesti kerana dia tak mau keringkan, mungkin kerana kain yang diberikan tu dia tak nak, mungkin masa tu dia tak nak. Dan tidak ada larangan apa-apa daripada Nabi dalam hal ini, dan ini bukan ibadat, dia bukan wudu. Satu orang rasa basah, dia nak lap, dia bukan wudu, ia kehidupan. Maka asalnya boleh dalam hal ini, tidak menjadi masalah. Sekarang semakin banyak patung-patung binaan bersih gergasi dibina di Perlis. Dahulunya tiada langsung. Contohnya Kuala Sanglang terbaru, Pulau Ketam yang dijadikan ikon mercu tempat dan seumpama. Kita dah bahaskan kan bab patung pada kuliah yang lepas. Kita kata dan boleh rujuk pada fatwa kita, kalau ia dibina untuk dihormati, dia anggap besar, dia anggap mulia, ia adalah dilarang, termasuk dalam larangan. Tetapi kalau untuk pendidikan, permainan, saja-saja nak syok untuk main saja, tak ada apa-apa unsur kebesaran, asalnya hendaklah dielakkan. Tetapi sebahagian besar juga di kalangan para ulama menyatakan ia tidak dilarang, lagi mana dia ada tujuan-tujuan yang tidak membawa kepada unsur memuliakan patung tu. Memuliakan patung tu, misalnya patung mainan. Kerana walaupun hadis-hadis yang telah kita sebut pada minggu lepas, rasa-rasa perbahasan kita, larangan-larangan yang asyad dan nas azaban, itu al-musawwirun, mereka yang membuat taswir itu atau ukiran itu. Tapi dalam masa yang sama ada seperti hadis Abu Daud yang kita sebut bagaimana Nabi melihat Aisyah bermain kuda yang ada sayap. Nabi kata man ladzi wasdahun, faras lahu janahan, kuda ada dua sayap. Kemudian Aisyah beritahu kuda Sulaiman ada dua sayap, dan Nabi ketawa seperti mana yang hadis yang kita telah baca. Ini menunjukkan juga Nabi tak kata apa jangan main nak patung apa seumpamanya,
ukiran itu menunjukkan jika ia bukan untuk kebesaran, ia dibolehkan dengan kadar-kadarnya. Allah. Melainkan kalau ada patung besar ni Perlis ni, dia buat semua orang pakat duk anggap mercu tanda haiwan yang dihormati, kita kena runtuhkan patung tu. Tapi setakat dinosaur dia duk naik sampai patah kaki dah, ada hak patah telinga dah, macam-macam, patah ekor pun ada dah. Ini tak termasuk di dalam membesarkan. Bolehkah kita menggantikan surah lain daripada surah Sajadah pada pagi Jumaat yang ada ayat yang untuk sujud? Di dalam hadis Nabi SAW, hadis Nabi yang Nabi tak ada Nabi apa-apa gesaan Nabi suruh baca surah yang ada sujud sajdah pada pagi Jumaat. Cuma yang ada dalam hadis yang sahih ialah hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah katakan Nabi SAW yaqra'u fi fajri yaumil Jum'ah, Nabi baca pada fajar hari Jumaat Alif Lam Tanzil, surah Sajdah lah yang kita dah baca tu, dan Nabi baca Hal ata 'alal insan, yang seperti mana tu imam baca, dan kita telah keluarkan fatwa galakkan. Maka para ulama menyatakan pagi subuh hari Jumaat macam besok ni memang disunatkan baca Alif Lam Sajdah tu, surah Sajdah tu, iaitu Alif Lam Tanzil, dan kemudian dibaca Hal ata 'alal insan, surah Al-Insan. Ini adalah sunnah. Kalau satu orang tak baca yang tu, dia pergi baca surah lain yang ada sujud juga, adakah digalakkan? Tidak digalakkan, dengan maksud kita kena cari ayat untuk sujud juga pagi Jumaat. Tak ada maksud yang seperti itu. As-Suyuti rahimahullah, dia ada menukilkan pendapat ulama, kalau tak baca surah Sajdah tu cari surah lain yang ada sujud. Tapi pendapat itu tidak disetujui oleh majoriti para ulama. Bahkan Al-Imam Nawawi dalam At-Tibyan menyatakan minal bid'ah, termasuk di kalangan bid'ah. Dengar pok-pok tu marah. Ni Imam Nawawi kata, mazhab Syafi'i. Dan At-Tibyan. Maksudnya minal bid'ah tu duk cari nak bagi surah hak sujud juga pagi tu. Kalau dia baca surah yang kebetulan memang ada sujud, tak ada masalah lah. Dia bukan nak cari-cari yang tu. Tapi dia memang tetapi membaca surah Sajdah dan Al-Insan, itu memang menjadi sunnah Nabi. Baca surah Sajdah yang kita baca itu bukan kerana Nabi nak suruh kita sujud pada sesi tafsiran para ulama. Bukan, isunya bukan sujud. Memang bila ada ayat dalam Sajdah itu ada tempat untuk kita sujud, kita sujud. Tapi kata mereka hikmahnya, kerana dalam dua surah itu, iaitu surah Sajdah itu dan itu Alif Lam Tanzil dan Hal ata 'alal insan, keduanya menceritakan tentang kiamat, kejadian insan, alam insan, kiamat yang sesuai dengan tabiat hari Jumaat. Itu yang asal yang disebut oleh mereka di dalam hadis. Apa sebabnya turun hadis daripada Jabir yang telah dibincangkan larangan memandang ke langit ketika solat? Hadis ni sebut dalam hadis lain Nabi sebut ma balul aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim, atau kama qala. Kenapa ada orang duk angkat mata ke langit dalam solat mereka? Maksudnya kerana ada orang yang angkat mata mereka di dalam solat ke langit. Benda tu Nabi tahu dan kemudian Nabi menyebut hal ini, melarang mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin.